Jadi topik perbincangan kita malam ini adalah apa itu MLM. Okey, dari sudut pandang Islam. Hukum asal MLM, okey, ciri-ciri MLM yang patuh syariah, dia mempunyai kontrak yang jelas iaitu akad yang jelas dan dia mempunyai produk yang halal dan bermanfaat dan dia ada sistem yang telus. Sistem yang telus, okey? Ini akan kita bincangkanlah. Jadi saya nak tengok yang ada kat sini boleh ikut, boleh faham insya-Allah apa yang telah saya sampaikan ni. Cuba type 9. Setakat ni siapa boleh faham? Okey, masya-Allah. Okey, kita teruskan. Okey, apa itu MLM? Okey, multi level marketing adalah cara pemasaran yang dilakukan melalui banyak level, tingkatan yang biasa dikenali dengan istilah upline, okey? Upline tingkat atas, downline tingkat bawah, okey. Inilah MLM. Okey. Peniaga MLM digerakkan dengan jaringan ini sama ada bersifat vertikal atas bawah maupun horizontal. Okey, kiri kanan ataupun gabungan antara keduanya. Maksudnya dia berkembang ataupun ke bawah. Okey? Ataupun dia gabung antara kedua-duanya. Okey. Dia melebarlah maksudnya, dia melebar ataupun dia ke bawah. Okey. Juga dikenali dengan network marketing. Okey, pemasaran berrangkaian di mana kita memasarkan produk dan dalam masa yang sama kita boleh mengembangkan rangkaian perniagaan kita sendiri. Itu MLM. Okey? Okey, kita teruskan. Hukum muamalat. Bila kita nak berniaga, maka kita kena ada ilmu muamalat. Betul? Bila kita nak berniaga, maka kita kena ada ilmu muamalat. Okey. Jadi hukum muamalat, hukum asal bagi setiap muamalat adalah harus selama mana tidak terdapat dalil dan faktor-faktor yang mengharamkannya. Hukumnya adalah harus. Okey. Dalil kepada harusnya muamalat ini berdasarkan kepada firman Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Surah Al-Baqarah ayat 29. Okey. Kaedah fiqh, qawaidul fiqhiyah untuk muamalat ialah hukum asal segala sesuatu adalah harus. Harus, hukum asal setiap sesuatu adalah harus dan juga mubah, dibolehkan. Sehinggalah dia ada faktor-faktor yang yang boleh menimbulkan keharaman dan juga orang kata apa, kezaliman lah. Okey. Kita terus. Okey, ini kita lebih menjurus kepada MLM. Okey. Mengikut kaedah ini, hukum asal MLM adalah harus. Nampak tak? Sebab dia adalah satu cabang daripada muamalat. Mungkin MLM ni, multi level marketing, network marketing mungkin tak ada pada zaman Nabi ataupun zaman kita punya ulama-ulama fiqh. Nampak tak? Dia mungkin ada zaman sekarang. Dia mungkin ada zaman sekarang, dia mungkin adalah satu cara baru. Okey. Tapi kita berpandukan hukum asal kepada muamalah. Okey, dia adalah cabang daripada muamalat. Hukumnya harus selama tidak ada faktor yang mengharamkannya. Justru itu untuk menghukumkan sesuatu muamalat sebagai haram, mestilah bersandarkan kepada dalil. Jika tiada dalil dan faktor haram, maka ia kekal harus. Jadi kita tak boleh nak kata satu tu dia haram sehingga kita ada satu dalil yang boleh mengharamkannya. Selagi tidak ada dalil yang mengharamkannya, selagi itu dia kekal harus. Okey. Dengan kata lain, keharusan sesuatu muamalat seperti MLM tidak memerlukan kepada dalil. Okey. Jadi untuk kita mengharuskan MLM itu tak perlu dalil, tak apa. Sebab dia asal kepada muamalat itu harus. Dan MLM adalah satu cabang daripada muamalat. Jadi kita tidak perlu dalil untuk mengatakan dia itu harus. Nampak tak? Tapi kalau kita nak kata dia haram, maka you kena bawa dalil yang mengatakan MLM haram. Selagi tidak ada dalil, maka dia kekal harus. InsyaAllah semoga Allah SWT bagi faham.
Okey? Okey, simple je tu. Okey, simple je. Okey. Okey, sebaliknya pengharaman sesuatu muamalat. Bila kita nak kata suatu bentuk muamalat itu haram, memerlukan dalil yang kuat seperti haramnya sesuatu muamalat kerana kepastian terdapat riba di dalamnya. Sebab apa? Sebab ada riba, maka dia jadi halal. Tapi pada diri dia sendiri, okey, dia tidak ada masalah. Oleh kerana terlibat dengan riba, maka dia jadi haram. Okey. Ada riba di dalamnya, di mana riba adalah haram. Okey, secara apa? Secara putus dan ijma' ulama lah. Okey. Okey, sebab apa saya nak beritahu, sebab apa saya tekan macam tu? Sebab ada lagi di kalangan masyarakat kita yang menganggap MLM itu haram pada nama MLM itu sendiri. Siapa pernah jumpa? Okey, sahabat-sahabat yang kata macam tu. Cuba tarik 5, saya nak tengok. Ada tak? Okey, kawan-kawan kita yang pernah jumpa, okey, sahabat-sahabat dia yang kata MLM itu haram. Fi zatihi. Maksudnya fi zatihi itu maksudnya pada nama MLM itu sendiri haram. Ada tak? Oh, ramai lepas ni boleh tolong beritahu pada dia orang Okey. Kalau haram atas nama MLM itu tidak betul lah. Okey? Sehingga ada faktor yang boleh mengharamkannya. Contohnya riba, ada penipuan, ada penindasan, okey? Okey. Jadi lepas ni boleh tolong. Sebab apa? Mereka tu tak tahu. Okey, kita tolong beritahu pada mereka. Okey. Seterusnya adalah kita nak cerita tentang ciri-ciri MLM yang patuh syariah. Sebab banyak MLM di luar sana. Betul tak? Orang yang kata MLM tu haram sebab dia tengok kepada MLM yang berlaku. Mungkin dia ada sejarah yang berlaku pada diri dia. Dia pernah buat satu MLM dulu. Ataupun dia tengok keluarga terdekat dia, orang yang dia sayang, yang pernah terkena dengan MLM yang apa, scammer, yang tak patuh syariah. Jadi dia buat keputusan MLM tak kiralah datang dalam bentuk apa pun, semua haram. Okey, untuk sahabat-sahabat kita macam ni, okey, mungkin daripada pengalaman dia lah, okey. Tapi kita kena nasihat dia orang, sekiranya dia mengharamkan benda yang halal pun masalah sebenarnya. Nampak tak? Bukannya kita menghalalkan benda yang haram. Okey? Bahkan bila kita mengharamkan benda yang halal pun dia ada masalah. Yang kita kena perbetulkan. Okey? Jadi bila MLM ni adalah satu benda yang harus, dia etika dia kata apa? Haram. Tak boleh lah. Okey, tak boleh dia kata benda tu haram. Sedangkan benda tu adalah harus. Okey? Okey. Seterusnya kita tengok. Ciri-ciri MLM yang patuh syariah. Hari ni kita tengok setiap hari, tambah-tambah bila dalam keadaan ekonomi tidak stabil macam ni, macam-macam jenis MLM yang tumbuh. Kadang-kadang atas nama MLM. Produk tak ada pun. Nanti kita akan lebih detail lagi. Okey? Macam-macam. Jadi kita kena jadi orang yang cerdik. Okey, kita kena jadi orang yang cerdik. Kena ada fatonah. Macam sifat Nabi. Kena ada fatonah. Okey, kena cerdik. Kita tak boleh terkesan dengan emosi. Okey, orang ni bawa kita tengok apa, dia kata untung juta-juta, menjanjikan bulanan bintang. Kita terkesan dengan benda tu. Jangan. Sebab tu ramai orang dia terkena. Okey, dia terkena walaupun dah hilang duit ribu-ribu, puluh-puluh ribu, tapi lepas 2 tahun dia kena lagi. Kan? Dia kata diserik tak nak buat dah, lepas 4 tahun dia kena lagi. Lepas nampak tak? Sebab apa? Selagi dia tidak belajar, selagi dia tidak ada ilmu, maka dia akan terkena. Nampak tak? Jadi kena ada fatonah. Okey. Yang pertama mempunyai kontrak. Kontrak ni akad. Yang kedua, bonus yang kita dapat daripada sebuah company MLM itu adalah daripada hasil jualan. Bukannya daripada benda lain. Okey, nanti kita akan jelaskan satu persatu. Yang ketiga, produknya mesti halal dan juga bermanfaat. Yang keempat, harganya berpatutan. Dia tak boleh harga yang tak masuk akal, okey? Tak berbaloi langsung dengan produk. Dengan keadaan produk itu, tapi harganya harga yang melampau, okey?
Yang kelima, dia adalah bukan skim piramid. Okey. Okay, kita terus. Okey. Boleh nampak Okey. Ini saya ambil petikan daripada tuan guru saya. Okey, tuan guru saya, Ustaz Abdul Aziz Muhammad Noor. Dia lebih terkenal dengan Ustaz Lariba. Orang yang orang kata apa, dia adalah pakar muamalat Islam di Malaysia lah, salah seorang lah. Dan dia hari-hari dia ada grup untuk dia bincang ataupun dia discuss pasal apa-apa muamalat, apa-apa bisnes yang baru timbul, dia akan bagi pendapat dia lah. Okey. Jadi saya banyak belajar dengan dia. Apa-apa saya nak tahu, saya akan rujuk kepada guru saya. Okey. Jadi dia telah beri satu orang kata apa, panduan kepada kita. Dia telah beri satu panduan kepada kita untuk kita nak join mana-mana company MLM. Okey, kita tengok. Tanda-tanda awal skim tidak patuh syariah. Antara tanda-tanda awal skim pemasaran tidak patuh syariah adalah pertama, menawarkan bonus-bonus sponsor, matching dan juga pairing. Ini ada tanda-tanda awal yang kita perlu berhati-hati. Sekiranya dia dalam sistem ataupun dikata apa, dalam marketing dia, hanya orang kata apa, cari ahli saja dapat untung. Hanya dengan rekrut ahli dapat untung. Itu dia panggil bonus sponsor. Maka kita kena hati-hati. Okey? Ataupun bonus matching, bonus pairing. Maksudnya bonus-bonus yang tidak ada berkaitan dengan jualan. Bonus yang datang bukan daripada keuntungan jualan. Okey? Kita tengok. Dalam yang Forever yang kita buat sendiri, kita tidak ada bonus sponsor kan? Bila kita sponsor orang RM90, dia adalah hanya yuran keahlian saja. Kita tak dapat walaupun RM1 daripada keahlian yang kita tajalah. Okey. Masya-Allah, ada orang minat conteng saya punya slide ni. Okey. Okey. Yang kedua, untuk menjadi ahli wajib beli package yang harga beribu-ribu ringgit. Nampak tak? Bila kita nak join satu company, okey, dia beritahu you nak masuk, you kena ambil package ni, package gold, package apa platinum, package apalah macam-macam Harganya berapa? Harganya RM1,000, harganya RM5,000, harganya RM10,000, harganya RM20,000 dan sebagainya. Ini kita kena hati-hati. Okey, kita kena berhati-hati. Okay, sebab untuk join ahli dia adalah perlu kepada satu jumlah yang paling minimum. Okey, bawah pada RM100. Nampak tak? Macam kita hanya RM90 saja. Package-package yang ada tidak wajib. Dalam Forever kita hanya ada upgrade saja. Okey, package-package itu hanya untuk kita permudahkan FBO kita nak beli, okey? Tapi kita tidak wajibkan. Okey? Yang seterusnya adalah yang ketiga, mendakwa tidak perlu cari orang dan tak perlu jual produk. Ini masalah. Ini masalah. Okey, dia ajak kita berniaga. Okey, menjual tapi tak perlu cari orang. Habis nak berniaga dengan siapa? Tak perlu jual barang. Habis nak jual apa? Kata berniaga ni ada jual beli kan, ada barang. Okey. Okay. Jadi jika ada orang ajak kita buat macam ni, kita kena hati-hati. Okey. Yang keempat, menjanjikan pulangan modal ataupun keuntungan tanpa melakukan kerja. Okey. Dia janji pulangan modal dan juga keuntungan tanpa buat kerja. Ini pun sama juga. Tak apa, you join aku. Okey, RM5,000 masuk, you duduk rumah diam-diam. Okey, nanti tiap-tiap bulan masuk RM1,000. Nampak? Inilah janji pulangan modal ataupun keuntungan tanpa kerja. Jadi kita kena hati-hati. Yang kelima, harga produk yang lebih tinggi daripada biasa. Okey? Okey. Seterusnya yang keenam, keberkesanan produk dijanjikan tetapi tiada bukti saintifik bebas. Okey, nampaknya keberkesanan produk itu dijanjikan tapi tidak ada bukti daripada saintifik, bukti saintifik bebas. Okey. Yang ketujuh, berniaga emas bukan fizikal tetapi tiada penasihat syariah. Okey, ini maksudnya skim ataupun kita kata perniagaan yang melibatkan
melibatkan mas. Ya, jika ada tetapi dalam syarikat tidak ada penasihat syariah, maka kita perlu jauhi. Kita perlu jauhi. Okey, beringatlah pelanduk selalu melupakan jerat, tetapi jerat tidak pernah melupakan pelanduk. Okey. Jadi kita kena hati-hati. Okey, dengan sebab apa ramai skamer di luar sana. Dia sentiasa mencari kita. Okey, dia ibarat apa? Kita ni ibarat pelanduk, okey, sentiasa melupai jerat. Tetapi orang skamer kat luar sana sentiasa mencari kita, mencari peluang untuk jerat kita. Jadi kita kena hati-hati. Okey, ini adalah panduan untuk kita. Okey, dan kita akan sampaikan kepada sahabat-sahabat kita yang tengah mencari peluang perniagaan supaya tidak terjerat dengan skim-skim yang macam inilah. Okey. Seterusnya. Masya-Allah. Okey. Ini kena baca sikit tuan-tuan dengar okey. Suatu MLM dikategorikan sebagai MLM patuh syariah, salah satunya adalah kerana akad. Untuk MLM patuh syariah. Akad yang dapat digunakan dalam MLM patuh syariah. Akad yang dapat digunakan dalam MLM patuh syariah adalah dia ada 3 jenis akad, 3 jenis kontrak. Okay, nanti orang tanya sebab apa masih ada lagi termasuk sahabat-sahabat saya, okay, mereka menganggap bisnes macam ada sistem ni tak boleh dia anggap. Dia anggap bisnes yang untungnya datang daripada sistem, dia anggap benda tu tak boleh. Sebenarnya tidak. Sebab apa? Dalam MLM yang patuh syariah, kita ada akad ataupun kontrak. Okey, pada basicnya kita ada 3 lah. Yang pertama dipanggil akad buy, jual beli. Kalau kita nak compare dengan Forever tu maksudnya jualan jualan runcit, direct bonus. Okey. Yang kedua akad wakalah bil ujrah ataupun dia panggil ijarah, commission ataupun indirect bonus dalam bahasa Forever lah. Okey. Yang ketiga adalah akad jualah. Akad jualah ni dia memberikan imbalan sesuai dengan hasil yang dicapai. Apa dia? Insentif. Dalam Forever kita panggil insentif. Okey, ini 3 akad yang setiap FBO kita, yang Muslim dia kena tahu. Ataupun semua FBO dia boleh tahu. Nanti dia akan jawab kepada sahabat-sahabat dia yang ada kemuskilan tentang muamalat dalam MLM ni. Okey, kita ada 3 kontrak. Kita kena ingat. Kontrak pertama namanya akadul bai', yang kedua akadul wakalah bil ujrah ataupun ijarah, yang ketiga adalah akadul jualah. Okey, kita ingat. Okay. Yang pertama, bai'. Bai' ni maksudnya jual. Okey. Jual beli macam biasa. Adalah jual beli biasa. Seperti yang kita lakukan di pasar, supermarket dan kedai lainnya, di mana pembeli menyerahkan wang, dan alat pembayaran dan penjual menyerahkan barang ataupun produk. Okey, maksudnya ini adalah untung runcit. Retail profit. Maksudnya jualan runcit kita lah, macam biasalah. Kita jual runcit, okey. Dalam Forever kalau VIP tu untungnya 35%. Okey, itu adalah jualan runcit, okey. Okey, yang seterusnya kita tengok yang kedua. Yang kedua dia panggil wakalah bil ujrah, adalah penyerahan tugas dengan memberikan sejumlah upah seperti yang biasa dilakukan dalam sistem keejenan, ataupun kita pengedar lah, ataupun perwakilan. Misalnya ejen jualan produk ataupun tiket flight ke, broker property ke, ataupun ejen pelancongan, semua ejen pengedar diberikan kuasa untuk menjual. Nampak? Namun dalam menjual, ejen, pengedar atau perwakilan harus mengikuti aturan pengurusan syarikat. Bila you jadi ejen, you hanya diberikan kuasa untuk menjual produk, tetapi masih lagi kena ikut peraturan syarikat. Itu penting. Dan mereka akan diberikan upah ataupun kita panggil commission ataupun overriding. Itu dipanggil wakalah bil ujrah. Macam kita sekarang lah. Kita dibenarkan untuk kita promote barang Forever. Sekiranya ada orang beli, sama dia beli di center,
maka di situ kita dah ada perjanjian dengan company berapa persen kita dapat commission ataupun overriding daripada kita punya rangkaian. Okey. Yang ketiga dipanggil ju'alah. Ju'alah adalah pemberian kepada seseorang dengan syarat dia harus mencapai hasil tertentu yang ditentukan oleh pihak yang memberi upah. Maksudnya company. Okay. Contoh yang diberikan oleh banyak ulama dalam kitab-kitab fiqh adalah seperti dia panggil apa? Sayembara. Sayembara. Dalam kitab fiqh ada sebut masalah ni. Apa tu sayembara tu? Pertandingan, perlawanan, cabaran, challenge. Okey, challenge. Misalnya apabila ada benda yang hilang, ada suatu barang yang hilang, maka okey, mungkin tuan kepada barang tersebut akan buat challenge. Siapa yang jumpa, yang menemukan kembali barang itu, okey, maka dia akan diberikan ganjaran. Okey, itu dipanggil ju'alah. Kita tengok lagi penjelasan ju'alah. Okey. Okey, dalam akad ju'alah, jika seseorang itu sudah berusaha dan bekerja keras untuk mendapatkan barang yang hilang tersebut, namun pada akhirnya gagal. Okey, maka dia tidak berhak, dia tidak layak untuk mendapat upah tersebut. Contohnya kita berusaha keras untuk dapat insentif. Okey, insentif apa sajalah. Okey, kita telah berusaha keras untuk mendapat insentif tapi tak capai. Maka insentif itu kita tak layak untuk dapat. Okey? Okey, dia hanya akan mendapatkan pemberian upah ataupun komisen itu jika berjaya mencapai target. Jika berjaya mencapai target yang telah ditetapkan, yang ditentukan oleh pihak pemberi kerja. Inilah penjelasan sederhana mengenai ju'alah. Jadi ju'alah adalah upah atau pemberian yang diberikan kepada seseorang sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah diselesaikannya. Dalam Forever senanglah, dia adalah insentif. You dapat buat 720 cc dan dapat lahirkan 2 orang supervisor, settle, dapat pergi melancong, insentif, okey? Settle 700 cc, ada F2D pasport dia, dapat settlekan seorang manager bawah 600 cc, you dapat chairman bonus manager. Okey? Banyak insentif. Contohnya F2D juga sama. Okey? Dia adalah termasuk ju'alah. Okey. Saya harap semua dapat faham tiga kontrak ataupun 3 akad. Okey, siapa faham cuba type 9. Saya nak tengok. 9 tengok. Jelas masya-Allah. Jadi cuba hafal benda ni, cuba ingat. Supaya kita dapat jawab dengan penuh keyakinan. Okey? Dan kita dapat faham dan kita buat sungguh-sungguh sampai kita berjaya. Okey, seterusnya.